وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang membesarkan tanda-tanda kebesaran Allah, inilah kata Allah, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, inilah tanda hati orang itu masih lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hajj ayat yang ke-32. Jadi alhamdulillah, hari ini kita boleh tengok kita telah pun sampai pada tahun 1445 Hijrah. Dan kita sudah pun memasuki satu bulan yang special dalam sejarah Islam, dalam sejarah kehidupan manusia, iaitu bulan Rabiul Awal. Dalam bulan ni, iaitu bulan Rabiul Awal, ada satu malam, ada satu hari yang sangat special, hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Iaitu malam kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu 12 Rabiul Awal, ataupun lebih dikenali sebagai tahun gajah, sebab ada peristiwa tentera Abraha untuk menyerang Kaabah pada tahun itu. Jadi asbab kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah diutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam boleh sampai kepada kita hari ini. Asbab perjuangan Nabi, Islam boleh sampai kepada kita hari ini. Asbab peperangan mempertahankan agama Allah, Islam boleh sampai kepada kita pada hari ini. Dan segala rahsia, segala ilmu yang Allah turunkan ke bumi boleh sampai kepada kita pada hari ini. Sebab Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam AS. Semua ilmu Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Sebab itulah bila mana Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam pandai menanam, pandai menggembala, pandai buat rumah, pandai buat pakaian. Sebab ada teori-teori konspirasi mengatakan Nabi Adam turun dengan tidak berpakaian. Tidak. Kerana Nabi Adam telah pun ada ilmu berpakaian itu macam mana, bercucuk tanam itu bagaimana, dan semua ilmu-ilmu yang ada di atas muka bumi tertumpu kepada Nabi Adam pada ketika itu. Maka dibahagikan ilmu-ilmu itu, diajarkan ilmu kepada anak-anak Nabi Adam AS, dibawa sampai kepada hari ini. Dan asbab Nabi SAW lah ilmu boleh sampai kepada kita, khusus ilmu berkaitan dengan hadis fitan ataupun ilmu berkaitan dengan akhir zaman, daripada para sahabat yang memperjuangkan ilmu baginda Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Saidina Huzaifatul Yamani. Antara para ulama menggelarkan sahabat ini adalah pemegang rahsia Nabi SAW. Pemegang rahsia Nabi, yang memegang rahsia Nabi, tidak akan bongkarkan rahsia Nabi melainkan dapat izin daripada Nabi SAW sahaja. Kita pada hari ini, kawan bagi tahu cerita rahsia, tak sempat kawan itu izinkan, kita dah ceritakan kepada orang lain kerana tak sabar nak bercerita. Tapi Huzaifatul Yamani tidak akan buka mulut melainkan dapat arahan daripada Nabi SAW. Antara rahsia yang ditahu oleh Huzaifatul Yamani, dia tahu senarai 10 orang munafik dekat kota Madinah ketika itu. Salah seorang nama munafik itu menjadi menteri kepada Saidina Umar bin Khattab. Itu panjang cerita dia, tapi tidak diberitahu siapakah namanya, kerana Huzaifah nak simpan rahsia Nabi. Dan di antara rahsia yang Huzaifatul Yamani tahu, yang Nabi ceritakan kepada Huzaifah, satu hari Nabi bertemu dengan Huzaifah. Nabi ceritakan kepada Huzaifah, wahai Huzaifah, hari ini aku nak bagi tahu kepada kamu satu rahsia. Dan rahsia ini sangat besar untuk umat aku yang akan datang. Wahai Huzaifah, rahsia nombor satu adalah kalian akan diperintah. Kalian akan diperintah dengan satu pemerintahan kenabian. Selama mana pemerintahan itu hanya Allah sahaja yang tahu dan hanya Allah sahaja yang tetapkan. Nabi bagi tahu hadis ni ketika mana Nabi masih lagi hidup. Nabi tak tahu yang dia memerintah selama mana. Dan ketika mana Nabi wafat, Nabi dah bagi satu keizinan untuk Huzaifah ceritakan kepada para sahabat yang lain. Sebab itulah keluarnya hadis ni. Wahai Huzaifah, kalian akan diperintah dengan pemerintahan kenabian, iaitu aku. Bila mana kita tengok sirah-sirah Nabi, Nabi memerintah selama 10 tahun. Maka yang nombor 2 kata Nabi,
Selepas pemerintahan kenabian, kalian akan dapati satu pemerintahan, iaitu pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, yang mana mereka akan diangkat melalui Majlis Syura. Dalam Majlis Syura itu ada 10 orang sahabat Nabi yang dapat ganjaran masuk syurga oleh Allah ketika mana mereka masa lagi hidup. Mereka hidup, bangun, tidur, bekerja, solat. Nabi dah bagi tahu, kamu ahli syurga. Siapakah mereka? 10 orang. Merekalah Majlis Syura, merekalah yang memilih Khulafa Ar-Rashidin. Yang nombor 1 kita tahu Sayyidina Abu Bakar. Nombor 2 Umar, Osman, Ali, 4 orang. Dan Nabi sambung daripada hadis ni, selepas daripada Khulafa Ar-Rashidin, selepas daripada pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, umat Islam akan dipimpin satu kerajaan yang digelarkan sebagai monarki. Dalam bahasa Arab disebut mulkan al-Dhan, iaitu pemerintahan monarki, pemerintahan keturunan. Ya betul, bila mana kita tengok bagaimana satu pemerintahan dibawa, satu zaman pemerintahan Nabi dibawa pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, selepas sahaja Khulafa Ar-Rashidin jatuh, maka naiklah satu pemerintahan yang digelarkan pemerintahan Muawiyah. Selepas Muawiyah, sahabat Nabi Sayyidina Muawiyah wafat, maka dia melantik anaknya yang bernama Yazid ibn Muawiyah. Selepas Yazid wafat, dia melantik ahli keluarga dia menjadi khalifah. Itulah digelarkan sebagai monarki. Satu kerajaan, tapi kerajaan itu keturunan. Dan selepas itu, kalian akan dapati satu pemerintahan juga, iaitu digelarkan sebagai satu pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah ni dekat Iraq selama 600 tahun. Sama juga, mulkan al-Dhan, monarki keturunan. Dan bila mana kita tengok selepas Abbasiyah jatuh, maka naiklah satu pemerintahan Osmaniyah dekat Turki. Lepas daripada itu kata Nabi SAW, lalu ketika mana kalian dapati kerajaan monarki itu telah jatuh, maka kalian akan dapati satu kerajaan yang baru akan naik, mulkan Jabriyah, kata Nabi SAW, iaitu pemerintahan yang zalim dipimpin oleh pimpinan yang zalim. Lama mana? Wallahu a'lam. Dipimpin oleh pimpinan yang zalim dan dilakukan satu aturan-aturan, peraturan-peraturan yang menyebabkan rakyat ketika itu tertekan, yang menyebabkan rakyat ketika itu dizalimi. Dan kita sekarang di zaman yang mana? Wallahu a'lam. Fikir sendiri. Dan selepas daripada itulah, fasa yang pertama, fasa kenabian. Fasa kedua, fasa yang digelarkan sebagai Khulafa Ar-Rashidin. Fasa ketiga digelarkan sebagai monarki. Fasa keempat digelarkan sebagai pemerintahan yang zalim, mulkan Jabriyah, pemerintahan yang zalim. Tak kisahlah yang naik pemerintahan itu Islam ataupun bukan Islam, mereka akan melakukan perkara yang zalim. Dan yang kelima, fasal yang kelima inilah kata Nabi SAW, ketika mana kalian dapati satu kerajaan yang zalim itu telah pun jatuh, maka nantilah akan datang satu kerajaan, dan kerajaan itu akan menjadi satu kerajaan kenabian. Zaman inilah kata para ulama, zaman yang membahagiakan umat Nabi SAW, zaman yang mana orang Islam akan dihukum, orang yang adil akan diangkat. Dan zaman itulah digelarkan para ulama. Bila mana ulama tengok tafsir, ulama keluarkan tafsir, ulama keluarkan pendapat, zaman kenabian inilah akan diperintah oleh Nabi Isa bin Maryam. Tapi tidak akan berlaku pemerintahan Nabi Isa alaihissalam, melainkan akan melalui satu zaman yang mana satu orang pemuda akan bangkit. Dialah akan buka laluan untuk Nabi Isa alaihissalam menjadi pemerintah dunia ketika itu, yang mana dialah adalah Imam Mahdi. Hari ini kita tengok kebangkitan anak muda. Satu perkara yang ajaib kita tengok pada hari ini, kebangkitan anak muda. Bila mana ada kuliah, ramai anak muda. Kalau dulu saya belajar dulu, boleh kira berapa ramai anak muda. Dan berapa ramai, susah nak kira, ramai sangat. Orang-orang yang legend, orang yang lama, orang yang tua. Anak muda dalam 5-4 orang macam tu, dalam satu majlis. Tapi hari ini kita tengok anak muda bangkit, anak muda ada kesedaran. Yang mana bila mana ada majlis ilmu, penuh dengan anak muda. Sebab itulah bila mana kita tengok ramai anak muda pada hari ini, inilah gelombang ilmu. Sebab itulah selagi mana ada orang yang menyebut kalimah Allah,
selagi mana ada orang yang solat meskipun yang menyebut kalimah Allah tu seorang sahaja di atas muka bumi, meskipun yang solat itu seorang sahaja di atas muka bumi, maka tidak akan berlaku kiamat. Meskipun seorang je solat di atas muka bumi ni, seorang je solat, seorang je ingat kalimah Allah, kiamat tidak akan berlaku. Kerana dekat sangat dengan kehancuran dunia, dekat sangat dengan kiamat, Allah akan datangkan satu angin. Angin itu angin yang bersifat lembut, yang datang daripada arah Yaman. Dia akan merata kepada seluruh Timur Tengah. Dia akan bawa kepada barat dan akan bawa kepada timur dan akan bawa kepada selatan angin yang lembut itu. Dan kata Nabi, angin yang lembut itulah akan mematikan orang yang ada iman dalam hatinya, walaupun sebesar zarrah. Kata guru kami dekat Mesir dulu, sebesar zarrah, kalian ambil satu biji pasir, kalian belah 1,000. Dan zarrah itu lebih kecil lagi daripada itu. Dan mereka inilah akan mati ketika mana ada satu angin yang lembut itu datang. Kena kepada tubuh badan mereka, angin itulah akan menyebabkan mereka mati. Dan selepas daripada itulah akan berlakunya kiamat. Kerana kiamat akan disaksikan hanya orang yang bukan Islam. Kiamat hanya boleh dilihat hanya orang yang tidak ada iman. Kiamat hanya akan berlaku dan akan dirasai oleh orang yang kafir sahaja. Sebab itulah sehingga malam ini ada dua berita yang terburuk untuk umat Nabi SAW. Dan ada dua berita yang terbaik, kata Syekh Ali Jumaah, untuk umat Nabi SAW. Di antara empat berita ni, dua yang baik dan dua yang buruk. Satu itu adalah kemunculan Imam Mahdi. Itulah berita yang sangat baik untuk umat Nabi SAW. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW, Imam Mahdi akan keluar ketika mana dunia ketika itu dalam keadaan kehancuran, penuh kezaliman, bunuh sana sini, peperangan sana sini, maka bangkitlah Imam Mahdi. Ketika itu orang Islam ditindas, orang Islam dibunuh, tanah orang Islam dirampas. Ketika itulah zaman yang sangat perik, lahirnya Imam Mahdi. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, la tazhabu dunya hatta yamlikal arabah. Dunia tidak akan berlalu pergi sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki, dan lelaki itu kata Nabi, dia daripada Ahlul Bait, daripada keturunan aku, namanya seperti nama aku dan nama ayahnya seperti nama aku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan dalam satu hadis Nabi SAW daripada Salamah, Al-Mahdiyu min itrati min walidi Fatimah. Al-Mahdi ni adalah daripada keturunan Nabi SAW, daripada jalur Fatimah. Dan bila mana kita tengok jalur Fatimah ni ada dua, Hasan dan Husain, maka Imam Mahdi akan lahir daripada dua keturunan ini. Dan kata Syekh Ali Jumaah, sebab ramai orang mempersoalkan adakah Ahlul Bait, adakah ahli keturunan Nabi SAW sehingga hari ini masih lagi ada. Sebab Nabi, zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, adakah 1400 tahun yang lalu sampai ke hari ini masih ada lagi ahli keturunan Nabi? Jawapan Syekh Ali Jumaah, ya, masih lagi ada. Dan jumlah itu sangat ramai dan mereka dijaga sanak mereka dengan sangat baik. Di Malaysia ahli Ahlul Bait, ahli keturunan Nabi, di Indonesia ada, di setiap negara tu selalunya akan ada Ahlul Bait, ahli keturunan Nabi SAW. Bahasa mudahnya, yang berketurunan Said, yang berketurunan Syarifah, merekalah keturunan Nabi SAW. Dan bila mana kita bicara berkaitan dengan Imam Mahdi ini, banyak hadis yang membincangkan perihal Imam Mahdi. Lebih daripada 31 orang sahabat yang bercakap, berbincang berkaitan dengan Imam Mahdi. Sehingga kan hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi ini sampai kepada satu tahap dalam ilmu hadis, mutawatir ma'nawi. Itu ilmu hadis. Maka bila mana kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan akan datang daripada bangsa Arab satu keturunan, dialah digelarkan sebagai Imam Mahdi, Muhammad ibn Abdullah, kata Nabi, namanya seperti nama aku dan nama ayahnya sama seperti nama aku, Nabi SAW. Dan di antara ciri-ciri Imam Mahdi yang nombor satu, sebab bila mana kita type di YouTube, di media sosial dan sebagainya, tambah TikTok, ramai yang mengaku berkaitan dengan Imam Mahdi. Di video awal tadi, intro tadi,
Ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi sehingga ditahan reman dan sebagainya. Dapat denda. Orang Melayu, silap dia tak belajar dulu pasal ciri-ciri Imam Mahdi. Ramai orang hari ini mengaku berkaitan Imam Mahdi. Hari itu pun keluar poster yang kita nak buat siri timeline akhir zaman berkaitan Imam Mahdi. Ramai yang message, ramai yang DM saya. Terutama di TikTok, di YouTube dan di Instagram yang mengakukan yang mengatakan kenapa nak buat seminar begini sedangkan Imam Mahdi telah pun keluar, ada di Pakistan, ada tu mengatakan di Indonesia pun dah ada Imam Mahdi, kenapa nak mencari Imam Mahdi sedangkan Imam Mahdi dah ada. Ini satu kesalahan mereka kerana mereka tak belajar. Jadi kewajipan kita lah yang hadir pada hari ini, yang join seminar kita pada hari ini, kewajipan kita lah untuk menerangkan kepada orang ramai akan siapakah Imam Mahdi yang sebenar. Ada yang mengatakan, Ustaz, penting ke belajar berkaitan dengan hadis fitan, hadis berkaitan akhir zaman? Lebih baik pergi belajar fardu ain. Ya, fardu ain pun penting. Tapi di antara ulama-ulama yang membahaskan berkaitan isu ini, ramai yang mengatakan ilmu ini penting juga untuk anak muda kita pada hari ini dan seluruh umat Islam kita pada hari ini. Sebab terlalu banyak fitnah yang ada di atas muka bumi pada hari ini, sehingga kan ada ulama mengatakan wajib orang Islam pada hari ini belajar berkaitan dengan hadis fitan supaya kita dapat mengenal pasti yang mana satu yang fitnah, yang mana satu benda yang bukan fitnah. Jadi di antara ciri-ciri yang digariskan para ulama, siapakah Imam Mahdi itu, nombor satu, sudah tentu Imam Mahdi itu mestilah lelaki. Maka tak bolehlah nak mengatakan dia perempuan, dia mengaku Imam Mahdi, salahlah. Nombor satu, mestilah Imam Mahdi itu lelaki. Nombor dua, di antara ciri nombor dua, Imam Mahdi itu mestilah daripada hadis Nabi Abdullah bin Mas'ud tadi, namanya seperti nama aku, kata Nabi, dan nama ayahnya seperti nama aku, iaitu Muhammad bin Abdullah, dan keturunan Nabi SAW. Maka daripada sinilah kita tengok Imam Mahdi ini ayahnya namanya Abdullah. Maka daripada ayah inilah, ayah Imam Mahdi dan ibu Imam Mahdi inilah, mereka berdua daripada jalur keturunan Nabi SAW. Pun di sana ada yang mengatakan perbahasan khilaf para ulama. Ada yang mengatakan ayah dan ibu Nabi ini kedua-duanya daripada jalur Hasan. Itu anak kepada Fatimah yang bernama Hasan. Ada di sana mengatakan tidak, jalur keturunan Imam Mahdi ini akan lahir daripada Sayyidina Husain. Maka tidak ada masalah yang mana satu pun. Di sana ada juga ulama mengatakan ayah daripada Hasan dan ibu daripada Husain. Itu khilaf para ulama, tidak ada masalah. Tapi tidak ada khilaf adalah Imam Mahdi daripada keluarga Nabi SAW. Dan ciri yang ketiga, Imam Mahdi itulah mesti dilahirkan di Madinah dan dibesarkan di Madinah. Maka ternafilah mereka yang mengatakan mereka Imam Mahdi daripada Pakistan, yang mengatakan Imam Mahdi daripada India, daripada Malaysia, daripada Indonesia dan wahakadha. Ternafi. Sebab telah termaktub yang Imam Mahdi mestilah lahir daripada Madinah dan bercakap Arab. Sebab bila mana kita tengok Imam Mahdi ni, bila mana dia dilahirkan, dia membesar seperti orang normal, seperti orang-orang kebiasaan pada ketika itu. Imam Mahdi akan pergi sekolah, Imam Mahdi akan bermain, Imam Mahdi akan pergi universiti dan sebagainya. Tapi Imam Mahdi ni bukan daripada orang-orang yang jahat. Bukan orang jahat tiba-tiba dapat hidayah menjadi baik, tidak. Dia telah pun dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia bukan maksum. Dia dijaga, dia orang yang soleh, dia orang yang baik. Dan di antara ciri yang seterusnya, Imam Mahdi mestilah bila mana dia nak diisytiharkan dia Imam Mahdi, mestilah dia dibai'ah di Mekah, iaitu di antara Hajarul Aswad dengan makam Ibrahim di sana. Sebab itulah bila mana diberitahu yang kamu ni Imam Mahdi, seluruh dunia akan mengatakan, seluruh dunia akan berbai'ah kepada Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi palsu kita pada hari ini daripada Pakistan, daripada India, daripada Malaysia, ada ke orang yang pergi bai'ah? Sepatutnya dia mengisytiharkan dia Imam Mahdi di Mekah. Maka ternapilah mereka. Dan banyak lagi ciri-ciri Imam Mahdi yang disebut oleh Nabi SAW. Ciri yang khusus, ciri yang spesifik yang disebut oleh Nabi banyak. Tapi di antara ciri yang kita boleh ingat pada malam hari ini, Imam Mahdi akan diangkat menjadi Imam Mahdi ketika mana umur 30 ke 40 tahun. Ketika itulah Imam Mahdi akan mengaku yang dia ni adalah Imam Mahdi. Sebab bila mana Imam Mahdi lahir, dia akan menjalani kehidupan normal seperti orang ramai ketika itu. Pun ada soalan yang saya pernah dapat, Ustaz, adakah Imam Mahdi ketika itu tak tahu
yang dia ni Imam Mahdi? Tidak. Jawapannya tidak. Kerana dia pun tak sadar yang dia ni adalah Imam Mahdi, dan ibu dan ayahnya tak tahu yang dia Imam Mahdi. Dan saya nak hujah juga kepada mereka yang mengatakan Imam Mahdi telah pun keluar. Kata para ulama, kenapa Imam Mahdi disembunyikan, antara hikmah disembunyikan Imam Mahdi, tidak dizahirkan daripada awal Imam Mahdi ini, daripada kecil? Kerana seandainya Imam Mahdi diberitahu kepada khalayak ramai, sudah tentu musuh-musuh Islam ni akan serang Imam Mahdi. Orang Islam dengan orang Yahudi masing-masing menunggu sang penyelamat mereka. Islam, kita yakin sang penyelamat kita adalah Imam Mahdi, yang mana akan datang Imam Mahdi akan menebarkan keadilan seperti mana banyaknya kezaliman di atas muka bumi ketika itu. Semua akan merasai keadilan ketika mana Imam Mahdi memerintah. Adapun Yahudi, mereka yakin mereka pun ada sang penyelamat. Mereka nak bangsa mereka menjadi satu bangsa yang paling tinggi di atas muka bumi, seperti mana mereka pernah lalui ketika mana zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman, bangsa mereka sangatlah diangkat tinggi, sangat ditakuti, dan sangat besar bangsa mereka. Mereka nak zaman kegemilangan itu, mereka nak zaman keemasan itu kembali balik. Sebab itulah mereka yakin sang penyelamat buat mereka akan hadir, tapi sang penyelamat itu tak akan hadir melainkan kekecohan akan berlaku di atas muka bumi, maka sang penyelamat mereka akan keluar, iaitu Dajjal. Malam ni bukan topik Dajjal. Maka bila mana Imam Mahdi itu di antara sebab relate dengan kehidupan Nabi SAW. Nabi daripada usia 1 sampailah usia 40 tahun, dunia tak tahu yang dia adalah Nabi SAW, Nabi akhir zaman. Cuma ada padri-padri yang belajar kitab Taurat, Injil, kitab-kitab Nabi yang sebelum ni, mereka mengkaji siapakah Nabi akhir zaman. Sebab itulah ketika mana di usia 12 tahun, Nabi bergerak bersama dengan ayah saudaranya Abu Talib untuk berdagang. Itulah kali pertama Nabi keluar untuk berniaga. Bila mana dalam perjalanan nak sampai ke Syam, ketika itu sampai di satu tempat bernama Busra. Ketika itulah satu padri nampak satu awan yang ikut Nabi. Itu panjang kisah dia. Bagi teaser je. Sebab itulah padri tahu yang ini adalah Nabi akhir zaman, dan padri itu bagi tahu kepada ayah saudara Nabi, wahai Abu Talib, bawa baliklah anak muda ini. Sesungguhnya seandainya anak muda ini diketahui akan kehadirannya kepada puak-puak Yahudi, nyawanya dalam bahaya. Sebab itulah dia bawa balik dan dirahsiakan. Cerita ini dirahsiakan oleh ayah saudara Nabi SAW. Maka Imam Mahdi ini akan membesar seperti orang normal, seperti orang kebiasaan setempat ketika itu. Bahkan dia pun tidak mengetahui yang dia Imam Mahdi. Sampai satu ketika, bila mana di usia Imam Mahdi 30 ke 40 tahun, kata Nabi SAW, ketika itu Allah ilhamkan dalam hatinya untuk pergi ke Mekah. Untuk pergi ke Mekah, setengah riwayat mengatakan untuk melakukan ibadah haji, dan setengah riwayat mengatakan untuk melakukan ibadah umrah. Tapi yang kuatnya mengatakan ibadah haji lah. Ketika itu Imam Mahdi ni ada satu perasaan nak pergi ke Mekah untuk buat haji. Maka dia pergilah ke Mekah, dan ketika itulah Allah campakkan ilham dalam hati-hati para ulama ketika itu. Ada ulama-ulama yang berijtihad yang mengatakan ulama-ulama yang pergi ke Mekah untuk buat haji ketika itu adalah ulama daripada Iraq, ulama daripada Madinah, ulama daripada Syam, ulama daripada Yaman, dan beberapa negara lagi yang ijtihad para ulama. Pendapat para ulama, bahasa senangnya adalah ulama yang kita makruf akan keilmuan dia, akan kesolehan dia. Ulama-ulama yang besar akan pergi ke Mekah pada masa yang sama. Maka Imam Mahdi ini tidak ada tujuan lain melainkan nak melakukan ibadah kepada Allah, nak menunaikan haji di kota Mekah. Sebab dia tak tahu yang dia ni lah Imam Mahdi yang dicari seluruh dunia ketika itu. Lalu bila mana Imam Mahdi melakukan ibadah macam biasa, kita pergi ke Mekah, tawaf, sa'i, ziarah tempat-tempat yang bersejarah dan wahakadha dan sebagainya. Sampai satu ketika ulama-ulama yang pergi ke Mekah ketika itu, mereka pun melakukan ibadah yang sama. Tapi bila mana mereka melihat seorang pemuda ni, bila mana dia tenung, bila mana mereka tengok, mereka dapati ciri-ciri yang disebut oleh Nabi, ciri-ciri Imam Mahdi itu ada pada pemuda itu. Bukan seorang, tapi semua ulama yang pergi ketika itu, mereka ada satu perasaan yang sama, yang pemuda ini lain daripada yang lain.
Dan pemuda inilah sama mirip yang disebut oleh Nabi SAW. Maka ulama-ulama ketika itu yang mereka pun tahu berkaitan dengan hadis akhir zaman. Mereka approach, mereka pergi kepada pemuda itu. Dan berlakulah sesi soal jawab. Mereka bertanya, mereka memeriksa latar belakang pemuda itu. Lalu bila mana beberapa soalan ditanya dan memeriksa latar pemuda itu, bila mana disahihkan beberapa orang ulama, lalu ulama-ulama ketika itu mengatakan, wahai pemuda, sesungguhnya kamulah Imam Mahdi yang dicari-cari oleh kami, ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam ketika itu. Seluruh orang Islam menunggu kehadiran kamu, seluruh orang Islam menantikan keadilan kamu. Ingat, Imam Mahdi itu pergi ke Mekah bukan untuk dibaiat, untuk digelarkan sebagai Imam Mahdi. Namanya Muhammad, dia nak melakukan ibadah haji. Sebab itulah ketika mana kata para ulama, ketika mana Imam Mahdi di-approach oleh para ulama ketika itu, dia mengalami satu kejutan. Bagaimana terkejutnya Imam Mahdi, saking terkejut Imam Mahdi, dia menolak, dia menafikan akan satu statement daripada para ulama ketika itu. Dia mengatakan, tidak, aku bukan Imam Mahdi yang dicari oleh kalian. Disebabkan dia tidak boleh menerima, sebab orang yang soleh, orang yang alim, orang yang beriman, mereka akan menolak jawatan. Mereka tak mahu satu jawatan, memikul satu jawatan untuk memimpin seluruh orang Islam ketika itu. Sebab tugas Imam Mahdi satu tugas yang berat, sangat berat. Bagaimana dia nak menebarkan satu keadilan ketika itu. Dalam satu hadis yang dhaif, mengatakan ketika mana hampir ataupun ketika mana Imam Mahdi melakukan ibadah haji, satu hadis yang dhaif, di sekitar bumi Mekah, Madinah, di sekitar bumi ketika itu berlaku peperangan demi peperangan, kekacauan demi kekacauan. Keadaan ketika itu sangatlah huru-hara. Bagaimana seorang pemuda yang tidak ada satu harapan untuk memimpin, tidak ada satu perasaan, tak apa biar aku memimpin, tidak, ini satu tekanan buat dia. Sebab itulah bila mana dia diberitahu yang pemuda, kamulah Imam Mahdi, kamulah orang yang kami cari, kamulah orang yang dinanti-nantikan orang Islam, kamulah orang yang akan menebarkan keadilan, terimalah satu jawatan yang besar ini, pimpinlah kami wahai Imam Mahdi. Ketika itulah dia tak boleh nak terima. Maka diceritakan oleh Nabi SAW, dia lari daripada bumi Mekah, dia balik ke kampung dia, ke bumi Madinah. Kata para ulama, di Madinah ketika itu Imam Mahdi tak boleh nak duduk diam. Sebab ingat tak hadis yang dhaif tadi? Hadis yang dhaif mengatakan di sekitar Mekah mengalami kekacauan. Turut terlibat itu di bumi Madinah. Berlaku kekacauan yang sama. Berlaku kekacauan, berlaku kekecohan di bumi Madinah. Maka Imam Mahdi tak boleh nak duduk di bumi Madinah. Maka menyebabkan dia pergi balik ke bumi Mekah. Maka ketika itulah para ulama yang tadi approach balik dia, pergi balik kepada Imam Mahdi dan mengatakan, wahai Imam Mahdi, terimalah jawatan, pimpinlah kami, bawalah keadilan di atas muka bumi. Maka ketika itulah Imam Mahdi terima dan Imam Mahdi dibai'ah ketika itu. Dalam video yang pernah saya buat, video yang tak sampai 1 minit, apa yang berlaku suasana ketika itu bila mana Imam Mahdi di-approach, dibai'ah oleh para ulama, dan ulama itu satu dunia tahu yang mereka ni orang yang alim, orang yang soleh. Nah, bukan bukan imam-imam Mahdi yang palsu yang ada pada hari ini. Siapakah ulama yang besar yang approach mereka? Siapakah ulama besar yang memberi pengiktirafan kepada dia ni Imam Mahdi? Tidak ada satu ulama yang besar pun yang iktiraf Imam Mahdi yang palsu yang ada pada hari ini. Kamulah Imam Mahdi yang sebenar. Tambah-tambah mereka semua yang mengaku Imam Mahdi ni, mereka tak boleh nak bercakap Arab. Sebab itulah kita tengok satu video daripada Dr. Zakir Naik daripada India. Bila mana dia ada satu talk di stadium, ni video lama lah. Ada satu orang pemuda ni, dia bangkit, dia tanya soalan, dia mengatakan dia ni Imam Mahdi. Tak silap saya, anak murid Dr. Zakir Naik kot video tu. Maka antara hujah yang dijawab oleh tim Dr. Zakir Naik ni, dia mengatakan Imam Mahdi ni kena bercakap Arab, pandai bercakap Arab. Maka pemuda tadi yang daripada India ni, dia bercakap Arab. Dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Itu tak boleh lah. Maka bila mana suasana ketika itu, bila mana ulama-ulama yang besar berbai'ah kepada Imam Mahdi, satu dunia ketika itu menjadi viral. Keluar di TV, keluar di media sosial, keluar di TikTok dan sebagainya. Sebagaimana kita tengok pada hari ini, apabila berlaku sesuatu yang lain daripada lain, confirm akan viral. Confirm akan viral. Kita tengok bagaimana, kita tengok sikit, kalau aku rekod mesti potensi untuk viral, maka rekod. Itulah yang berlaku di zaman dibai'ahnya Imam Mahdi. Akan ada rekod, akan ada teknologi ketika itu.
yang menyebabkan suasana ketika itu disaksikan oleh seluruh dunia ketika itu. Orang Islam dengan orang bukan Islam, mereka melihat bagaimana satu momen para ulama-ulama besar berbaiat kepada Imam Mahdi ketika itu. Dan ketika itulah bila mana ramai yang tengok berkaitan dengan Imam Mahdi telah pun dibaiat oleh para ulama yang besar, maka ramai orang akan pergi kepada Imam Mahdi. Sebab mereka ketika itu, orang Islam khususnya, mereka dahagakan keadilan. Mereka dahagakan satu nur cahaya yang boleh membantu mereka, yang boleh mengangkat balik nasib mereka yang telah pun dizalim. Mereka dahagakan keadilan ketika itu. Itulah yang bagaimana kita tengok serba sedikit kisah Imam Mahdi. Kerana Imam Mahdi satu orang pemuda yang digelarkan oleh Nabi, namanya Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi tu digelarkan oleh Nabi SAW. Sebab itulah Imam Mahdi satu pemuda, satu manusia yang akan keluar di akhir zaman nanti ni. Sebab itulah ulama kata barang siapa yang mengingkari akan kemunculan Imam Mahdi, berhati-hati dengan iman kamu. Ditakuti iman kamu tercabut. Kerana Nabi bagi tahu secara sahih yang Imam Mahdi akan keluar di akhir zaman, namanya seperti nama aku dan nama ayahnya seperti nama aku, Nabi SAW. Di antara perkara yang kita tengok, topik kita pada hari ini adalah di mana Imam Mahdi pada hari ini. Dalam video-video yang sebelum ni saya pernah bagi tahu, sebab saya pun tak tahu Imam Mahdi pada hari ini di mana. Sehingga kan ulama-ulama yang besar pada hari ini, even dia waliullah pun tak tahu adakah Imam Mahdi pada hari ini telah pun lahir ataupun tidak. Sebab keberadaan dia adalah dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara hikmah dia yang disebut saya tadi, bagaimana kita back to sirah baginda Nabi SAW. Tengok di hari kelahiran Nabi sendiri pun, di pagi yang hening ketika mana Nabi nak lahir, suasana Mekah ketika itu sangat tenang. Kan Nabi lahir pada 3-4 pagi. Suasana ketika itu tenang je. Tapi lain berlaku di Madinah. Bagaimana Madinah ketika itu yang telah pun dihuni oleh puak-puak Yahudi. Sebab puak-puak Yahudi ketika itu mereka belajar berkaitan dengan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Sebab itulah mereka berkumpul di Madinah. Sebab di antara yang disebut oleh kitab-kitab mereka, Nabi akhir zaman akan berhijrah ke satu tempat yang penuh dengan kehijauan. Dan bumi Madinah ketika itu penuh dengan kehijauan buah-buah kurma. Sebab itulah mereka berhimpun di bumi Madinah. Apa yang berlaku pada malam kelahiran Nabi SAW? Ketika itu puak-puak Yahudi biasalah akan ada penjaga yang mengawal kawasan Madinah ketika itu, takut ada diserang kan. Ketika itu salah seorang daripada Yahudi melihat ke langit. Terkejutnya orang Yahudi ketika itu kerana mereka dapati bintang Nabi akhir zaman telah pun keluar. Maka dipanggil seluruh orang-orang Yahudi berkumpul. Unzur ila sama', tengoklah ke langit, sesungguhnya bintang Muhammad telah pun keluar, Nabi akhir zaman pada hari ini telah pun keluar. Carilah di seluruh rumah, dan seandainya ada anak bayi lelaki maka bunuhlah mereka. Dan ketika itulah Allah takdirkan bayi yang lahir ketika itu di bumi Madinah semuanya perempuan, tidak ada lelaki. Maka ketika itulah mereka kata sesungguhnya Nabi akhir zaman telah pun keluar dan dia bukan daripada bangsa kita, dan kita terlepas daripada momen Nabi akhir zaman itu keluar. Sebab itulah Imam Mahdi pun dirahsiakan akan keberadaan dia. Sebab di antara ciri-ciri yang baru, saya nak belanja sikit. Di antara ciri-ciri yang baru disebut oleh Nabi SAW, di hari Imam Mahdi dibaiat akan keluar satu tentera. Itu yang bukti yang sangat-sangat jelas yang Imam Mahdi yang kita baiat ketika itu Imam Mahdi yang sebenar. Tak seperti mana Imam Mahdi palsu pada hari ini. Kerana bila mana Imam Mahdi yang kita baiat itu, kita telah baiat Imam Mahdi itu, maka kata Nabi akan keluar satu tentera daripada Jaish As-Sufyani. Tentera As-Sufyani, Jaish As-Sufyani, mereka akan bergerak menyerang ke bumi Mekah untuk membunuh Imam Mahdi. Tapi mereka tak sampai ke bumi Mekah kerana Allah telah hantar satu bantuan kepada mereka. Nanti kita akan ceritakan. Itulah kata para ulama, ciri-ciri yang Imam Mahdi kita baiat adalah Imam Mahdi yang sebenar, akan keluar satu tentera Jaish As-Sufyani, dan seluruh dunia menyaksikan Jaish As-Sufyani ditumpas oleh tentera-tentera Allah. Itu di antaranya. Jadi Imam Mahdi pada hari ini wallahu alam kita tak tahu. Ya betul, Imam Mahdi tidak perlu untuk kita sibukkan diri untuk mencari di manakah Imam Mahdi. Tak perlu kita pergi ke Madinah
untuk tengok di hospital, tengok senarai-senarai nama Muhammad ibn Abdullah. Kalau pergi confirm akan banyak nama begitu. Sebab saya di Mesir dulu, nama Muhammad itu sangatlah familiar, sangatlah ramai. Kebanyakan kami akan pergi ke kedai runcit. Nama dia yang menjaga kedai runcit A namanya Muhammad. Di B namanya Muhammad, di C nama Muhammad. Ustaz carilah nama ayah dia Abdullah. Lagilah ramai orang-orang Arab menggunakan nama Abdullah. Nama yang familiar di bangsa Arab sehinggakan hari ini. Sebab itulah tak perlu untuk sibukkan diri untuk mencari di manakah Imam Mahdi. Apa yang perlu kita buat sebagai orang Islam, persiapkan diri kita sebelum keluarnya Imam Mahdi. Sebab Ustaz, saya nak persiapkan diri bila saya tahu Imam Mahdi dah keluar, baru saya nak siapkan diri kita. Kata para ulama, kalau kamu lakukan demikian, ditakuti kamu tidak tergolong dari golongan yang mengikut Imam Mahdi. Ditakuti kamu tergolong dalam golongan orang yang ikut Dajjal. Yang adalah isu dan perbahasan dia nanti kita akan bincangkan, insya-Allah. Jadi di antara perkara yang seterusnya adalah tak perlu kita untuk cari Imam Mahdi, persiapkan diri kita, perbanyakkan ilmu kita berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman, perbanyakkan ilmu kita, perbanyakkan bacaan kita. Cari buku-buku akhir zaman, baca dan carilah guru untuk baca buku tu. Sebab buku kitab jangan kita baca dan kita faham seorang diri. Cari guru, cari ustaz, cari asatizah, belajarlah dengan mereka. Itu sahaja daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada saya sendiri. Saya serah pada Muslim Majlis.